Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua anak murid cikgu yang sedang belajar pada hari ini, iaitu pada minggu ketiga pembelajaran kita subjek sejarah. Semua sihat? Syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat jaga diri, jaga SOP, okay? Pakai pelitup muka, jangan keluar ke mana-mana. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, kita baca doa bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, semoga anak-anak murid cikgu dapat belajar dan terus belajar. Tidak ada alasan kenapa kita tak belajar. Baik, jika kita tidak boleh online, kita buat secara offline. Baik, tajuk pada minggu ini ialah masih lagi negara Malaysia, 10.1 pembentukan Malaysia. Standard pembelajaran 10.1.2 menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. 10.1.4 menerangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Awak perlu merumuskan. Kita nanti merumuskan kepentingan permuafakatan dalam pembentukan Malaysia. Maksudnya, kalau kita nak menjadikan sesebuah negara, kita tak boleh bergerak seorang. Pemimpin-pemimpin yang ada tidak boleh bergerak seorang diri, tetapi atas permuafakatan. Baik, nanti kita lihat siapa yang bermuafakat yang membentuk negara Malaysia. Baik, objektif pada hari ini, saya nak murid-murid, anak murid cikgu ni semua boleh menerangkan tentang pembentukan Malaysia. Kenapa kita kena bentuk Malaysia, dan yang kedua, semua murid ataupun separuh dari murid dari cikgu ni boleh menguasai maklumat tentang pembentukan Malaysia. Sekurang-kurangnya awak kenal siapa yang terlibat, pemimpin yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Baik, awak buka buku teks. Cari buku teks, pauskan dulu, cari buku teks, buka muka surat yang ini. Yang cikgu ni, muka surat 10 cikgu rasa ya. Surat 10 ada tajuk dia, terima kasih pemimpin. Jika tiada pemimpin di bawah ni, maka tak terbentuklah Malaysia. Jadi apa yang kita perlu? Apa nilai yang perlu ada? Dan apa pengajaran yang kita dapat daripada pembentukan Malaysia ni sebenarnya. Baik, kita sama-sama tengok buku teks ya, anak murid. Baik, terima kasih pemimpin. Kita baca dulu. Pemimpin tempatan telah memberikan sumbangan yang bermakna dalam pembentukan Malaysia. Sebagai rakyat, kita harus berasa bangga dengan kebijaksanaan dan pemufakatan yang terjalin antara mereka. Sebenarnya kita bukan setakat berasa bangga, tetapi kita hendaklah bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak kita rasa bangga kita tu mesti lebih dari segala-galanya. Awak betul-betul bersyukur sebab awak lahir dalam keadaan negara yang telah merdeka. Baik. Baik. Siapa yang terlibat? Pemimpin yang pertama terlibat. Awak perhatikan di bawah ni. Ini orang pertama yang mempunyai idea untuk pembentukan Malaysia, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Baik, siapakah beliau? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Beliau telah melawat Sarawak dan Borneo Utara untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Malaysia di London. Bukan calang-calang orangnya, bukan calang-calang ideanya. Bersyukurlah kita mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa yang besar. Nak menjadikan rakyat kita ni, negara kita ni sebuah negara yang aman damai. Syukur Alhamdulillah. Sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah tiada. Baik, seterusnya. Orang kedua ialah Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Ini ialah bapa kepada Perdana Menteri kita juga. Bekas Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Najib Tun Abdul Razak, Datuk Seri Najib. Ini ayahnya. Baik. Tun Abdul Razak bin Datuk Husin merupakan timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu.
antara tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara. Baik, Tun Abdul Razak ni telah membantu Perdana Menteri yang ada tu, Tunku Abdul Rahman, untuk membentuk Malaysia. Beliau timbalan Perdana Menteri yang sangat berdedikasi. Baik, seterusnya pemimpin ketiga ialah Lee Kuan Yew. Ini ialah pemimpin utama Singapura. Lee Kuan Yew merupakan pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Pada awalnya beliau memang menyokong pembentukan Malaysia dan masuk sekali dalam negara Malaysia. Mula-mula Singapura memang masuk sekali dalam Malaysia. Tapi akhirnya Singapura keluar selepas beberapa tahun. Baik. Pemimpin ketiga yang terlibat ialah Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Baik, siapakah beliau? Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i ialah pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobolt. Sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar, beliau telah diberi tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Beliau ni, Tun Muhammad Ghazali Syafi'i, Ketua Setiausaha. Baik, seterusnya Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun yang kelima. Siapakah beliau? Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun yang mengasaskan United Sabah National Organisation, USNO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga menjadi ahli jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, JPPM. Beliau merupakan yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Yang di-Pertua Sabah, ya. Okey. Baik, seterusnya. Ini pun Sabah, Tun Muhammad Fuad Stephen. Siapakah beliau? Tun Muhammad Fuad Stephen merupakan pengasas United National Kadazan Organisation, UNCO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga telah dilantik menjadi pengerusi JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Yang ini ialah yang di-Pertua Negeri Sabah pertama. Yang ini ialah Ketua Menteri. Macam kita pun ada Ketua Menteri kan? Dia pun ada Ketua Menteri. Okey? Baik. Yang seterusnya, Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan. Cikgu dulu hafal ni. Siapakah mereka ni? Yang seterusnya, yang ketujuh, Tan Sri Datuk Amar Stephen Nakong Ningkan yang menubuhkan Sarawak National Party, SNAP, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga merupakan ahli JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan. Okey, awak cuba hafal ya nama-nama ni. Nanti keluar peksa. Cikgu akan buat kuis lepas ni, awak jawab. Baik, seterusnya. Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Siapakah beliau? Tun Temenggung Jugah Anak Baring merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak. Antara tanggungjawab beliau adalah untuk mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Nama tu memang panjang tapi bolehlah dihafal. Baik, yang terakhir, Tan Sri Datuk Amar Ong Ki Hui. Baik, siapa Tan Sri Datuk Amar Ong Ki Hui? Beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party, SUPP. Pada awalnya, parti beliau menolak idea pembentukan Malaysia. Namun, demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong penubuhan pembentukan Malaysia. Baik, soalannya di bawah ni. Nanti dalam kuis tu yang sama juga soalan cikgu akan bagi soalan ni. Awak jawab saja di kuis online tu ya, di Google Form. Baik, pertama, nyatakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam menjayakan pembentukan Malaysia. Kita ada berapa tadi? Kita ada 9. Okey? Awak letakkan negeri sekali. Nanti cikgu letak nama, bawah dia negeri. Awak isikan.
Okey. Dan akhir sekali, soalan kebat. Mengapa kita perlu menghargai perjuangan mereka? Boleh. Mengapa kita ni sebagai rakyat Malaysia, kenapa kita nak hargai perjuangan mereka? Boleh tak kalau kita buat tak reti, kita tak payah ingat? Ya. Punya hebatnya ya manusia-manusia yang Allah hantar supaya kita ni menjadi rakyat Malaysia. Ya. Baik, itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Nanti cikgu akan bagi soalan kuis di bawah. Awak jawab berdasarkan buku teks. Sekian, terima kasih.